Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ni cikgu rekod dulu pembelajaran kita untuk minggu ini kerana cikgu bertugas sebagai pengawas SPM lagi. Okey, kita masuk bab 4 Kita masuk bab 4, nisbah kadar dan kadaran. Okey, cikgu present. Okey, cikgu tutup kamera dulu bagi cikgu nak jatuhkan laptop cikgu. Okey. Kita sambung bab 4. Nisbah kadar dan kadaran. Okey, kita lihat. Tak payah ni. Kamu confuse pula. Okey. Okey, 4.1 nisbah. Nisbah digunakan untuk membandingkan dua kuantiti yang sama jenis dan diukur dalam unit yang sama. Misalnya 500 gram kepada 9 kilogram boleh diwakilkan dengan nisbah sebagai, okey, kalau kamu lihat dia kata membandingkan dua kuantiti yang sama jenis. Sama jenis tu maksudnya kalau dalam contoh ni adalah 500 gram, ini adalah 9 kilogram. Kalau kamu lihat sini kilogram, sini gram, dia lain ni, tetapi dia adalah sama jenis. Maksudnya dia gram dengan kilogram ni dia adalah berat, dia adalah jisim. Maka dia samalah, cuma unit dia berbeza. Dan diukur dalam unit yang sama. Kalau kamu lihat unit dia berbeza sini, ni gram, yang ni kilogram. Tapi dia masih kuantiti yang samalah, iaitu berat ataupun jisim. Jadi kita tukar pada unit yang sama dahulu. Okey. Kat sini dia kata, dia tulis kepada. Kepada ni adalah nisbah. Kepada ni adalah nisbah. Dia kata 5,000 gram kepada 9 kilogram. Jadi kamu tulis 5,000 gram nisbah ataupun kepada, ataupun kamu letak dua titik. Ni cara nak tulis dah. Kalau dalam bentuk ayat dia guna 5,000 gram kepada 9 kilogram. Kepada ni adalah nisbah kepada. Jadi kalau kamu nak tulis 5,000 gram double dot 9 kilogram. Tetapi unit dia ni tak sama. Ni gram, yang ni kilogram. Jadi kamu kena tukarlah. Nak samakan. Nak samakan tak kisahlah kamu nak tukar gram kepada kilogram atau nak tukar kilogram kepada gram. Tak kisah. Boleh asalkan dia sama. Jadi samakan. Kalau contoh ni dia samakan dalam kg. Okey, 5,000 gram samaan dengan 5 kilogram. Nisbah 9 kilogram. Okey. Sekarang unit dia dah sama, iaitu kilogram dengan kilogram. Okey. Apabila kamu tulis nisbah, unit dia tu kamu tak perlu tulis. Jadi kamu tulis, okey, sebelum itu, kamu pastikan nisbah ni dia macam pecahan. Kamu kena pemudahkan kepada pecahan yang terkecil. Sama lah juga. Kalau dalam contoh ni dia dah tak boleh pemudahkan. Iaitu 5 dengan 9 dah tak boleh pemudahkan. Contohlah cikgu tukar soalan. Contohlah sini 10 kilogram lah. 10 kilogram contoh. 10 kilogram. 10 kilogram. Jadi 5 nisbah 10. 5 kg nisbah 10 kg.
Bukan. 5 nisbah 10 kg. Ni kamu boleh pemudahkan. 5 dengan 10 boleh pemudahkan dengan kecilkan, boleh bahagi dengan bagi apa? Bagi 5. Boleh bahagi 5. Maka dia jadi 1 kilogram nisbah 2 kilogram. Apabila kamu tulis nisbah, unit dia tu kamu tak perlu tulis. Kamu hanya tulis nombor saja. Itu 1 nisbah 2. Unit kilogram ni tak perlu tulis. Okey, faham? Tu adalah nisbah. Hmm. Ni dia ada tulis ni. Dia kata, perhatikan nisbah tidak mempunyai unit. Dia tak ada unit. Kilogram ke, sentimeter ke, minit ke, tak payah tulis. Jawapan akhir nisbah kita hanya tulis nombor sahaja. Kita hanya tulis nombor sahaja. 1 nisbah 2. Okey, faham? Okey. Seterusnya. Bagaimana anda mewakilkan hubungan antara 3 kuantiti? Kalau tadi kita guna 2 kuantiti. 5,000 gram dengan 9 kilogram. Sekarang dengan 3 kuantiti. Contoh dia. Gambar di atas menunjukkan 3 keping foto yang berlainan saiz. Bagaimanakah anda mewakilkan hubungan saiz antara 3 keping gambar itu dengan nisbah? Okey, maafkan cikgu. Okey, kita nak wakilkan dia dengan nisbah. 3 keping gambar. Okey, kamu ambil salah satu. Ni dia ada panjang dengan lebar. Panjang dengan lebar. Ni panjang 7 cm, panjang 14 cm, panjang 21 cm, panjang. Lebarnya 5 cm, 10 cm, 15 cm. Jadi kalau kamu nak wakilkan hubungan saiz guna nisbah, kamu kena guna apa? Kalau panjang tu kamu guna nisbah panjang je lah. Kalau tinggi tu nisbah tinggi. Okey, contoh kita guna nisbah panjang. 7 cm, 14 cm, 21 cm yang cikgu bulat dengan warna biru. Jadi kamu tulis 7 cm nisbah 14 cm nisbah 21 cm. Okey, nisbah ni dia macam pecahan, dia kena pemudahkan ataupun kecilkan. Jadi yang ni kamu boleh kecilkan kamu dengan bahagi 7. Bahagi 7. Bahagi 7. 7 bagi 7 1 cm. 14 cm bagi 7 2 cm. 21 cm bagi 7 3 cm. Kemudian nisbah juga kamu tidak perlu tulis unit dia. Unit cm tu kamu tak perlu tulis. Kamu hanya tulis nombor je. Jadi ia adalah 1 nisbah 2 nisbah 3. Okey, faham. Yang tu adalah panjang. Yang bulatan warna biru. Okey, apa kata kalau kita lihat tinggi dia. Sama ke tidak? Nisbah dia. 1 nisbah 2 nisbah 3 juga ke berlainan? Okey, kita lihat. Yang warna bulatan warna merah tu. Panjangnya adalah 5 cm. Nisbah 10 cm. Nisbah 15 cm. Okey, ni boleh kecilkan juga. Bahagi 5. Ketiga-tiga tu kena boleh kecilkan bahagi 5. Kalau 2 je boleh kecilkan, janganlah. Dia kena ketiga-tiga tu boleh pemudahkan ataupun kecilkan. 5 bagi 5, 1 cm. 10 bagi 5, 2 cm. 15 bagi 5, 3 cm. Nisbah tak perlu tulis unit dia. Tulis nombor je. Jadi 1 nisbah 2 nisbah 3. Jadi lebarnya 1 nisbah 2 nisbah 3 dan panjangnya juga 1 nisbah 2 nisbah 3. Maksudnya dia berkadaran. Berkadaran tu apa maksudnya? Maksudnya dia kadaran ni maksudnya dia sama-sama membesar. Macam itulah contoh. Nanti kita akan lihat topik
kadaran. Okey, seterusnya contoh. Kita lihat contoh. Contoh 1. Wakilkan nisbah 0.02 meter kepada 3 cm kepada 4.6 cm dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Okey, cikgu tulis kat tepi. Okey. Tulis dulu. 0.02 meter nisbah 3 cm nisbah 4.6 cm. Okey, kalau kamu lihat unit dia ni berlainan tau. Berlainan. Apa berlainan? Apa yang berlainan? Ini adalah meter. Ini adalah sentimeter. Ini adalah sentimeter. Kalau nak tulis nisbah, kamu kena pastikan unit dia sama. Jadi, kamu tukar meter ni, kamu tukar kepada sentimeter. Tukar kepada sentimeter. Macam mana nak tukar? 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Kena ingatlah ni. Jadi, meter ke sentimeter kamu kena darab dengan 100. Jadi 0.02 darab 100. Jadi kamu pindahkan di perpuluhan dia ke kanan sebanyak 2 kali sebab dia ada 2 kosong. Jadi dia sini jadi 2 cm. Faham? Kan? Nisbah 3 cm. Nisbah 4.6 cm. Okey. Sekarang unit dia dah sama. cm, cm, cm. Okey, dah betul unit. Yang tu kita tengok dari segi unit. Sekarang kita tengok dari segi number. Masalahnya sekarang, nombornya adalah sini 2. 2 ni nombor bulat lah. 3 nombor bulat. Tapi sini adalah 4.6. 4.6 adalah perpuluhan. Nisbah ni kita tak nak perpuluhan. Kita kena jadikan dia nombor bulat. Macam mana nak jadikan nombor bulat? 4.6 nak jadikan nombor bulat. Kamu darabkan dengan 10. Kenapa darab 10? Sebab bila 4.6 kamu darab 10. Jadi perpuluhan ni dah menggerak ke kanan sebanyak 1 kali sebab dia ada 1 kosong. Dia akan jadi 46. Dia dah jadi nombor bulat. 46 ni perpuluhan. Bila kamu darab 10, dia jadi 46. 46 ni adalah nombor bulat. Jadi apabila sini darab 10, yang lain kamu kena darab 10. Juga kena darab 10. Darab 10, darab 10. Jadi 2 cm darab 10 jadi 20 cm. 3 cm darab 10 jadi 30 cm. 4.6 darab 10 jadi 46 cm. Okey, kemudian kamu kena kecilkan dia. Kecilkan. Ni 20, 30, 46. Boleh bagi berapa? Ni ketiga-tiga ni nombor genap ni. Kamu yang paling mudah kamu boleh bahagikan dia dengan 2. Bahagi 2, bahagi 2. 20 bagi 2, 10 cm. 30 cm bagi 2, 15 cm. 46 cm bagi 2, 23 cm. Boleh kecilkan lagi? Tak boleh dah. Kalau kamu bahagi 5, 10 dengan 15 boleh bagi 5. Tapi 23 tak boleh bagi 5. Dah tak boleh kecil. Maka kamu tulis nombor saja. Unit tak boleh tulis. Jadi 10 nisbah 15 nisbah 23. Macam tu. Dah. Sudah. Okay, faham Mudah itu nisbah. Okey, seterusnya. Cikgu terangkan sikit ni. Latih diri 41A. Buat latihan ni. Kita lihat 41A ni. Wakilkan hubungan antara tiga kuantiti berikut dalam bentuk A nisbah B nisbah C. Okey, kalau contoh 1A ni, 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu. Kalau kamu lihat unit dia berlainan. Minggu, hari, minggu. Jadi kena samakan lah. Jadi nak samakan sama ada kamu tukar minggu kepada hari ataupun hari kepada minggu.
Daripada segi ni contoh ni senang. Minggu tu kamu tukar kepada hari lah. Contoh dia cikgu tunjuk contoh kat sini. 2 minggu kan. 2 minggu. Nisbah 16 hari. Nisbah 1 minggu. Tukarkan minggu kepada hari. 2 minggu berapa hari? 1 minggu 7 hari. Kalau 2 minggu 14 hari. Nisbah 16 hari. 1 minggu sama dengan berapa hari? Sama dengan 7 hari. Kamu dah samakan unit dia. Hari, hari, hari. Kemudian pemudahkan. Kalau tak boleh pemudahkan, tu adalah jawapan akhir dia lah. Iaitu kamu tulis nombor je. Unit tak payah tulis. 14 nisbah 16 nisbah 7. Macam tu je. As simple as that. Okay. Seterusnya, kita lihat. Apakah nisbah setara? Okey, nisbah setara. Perhatikan pecahan setara yang mewakili bahagian berlorek dalam rajah di bawah. Okey, kamu lihat. Okey, ini adalah pecahan. Satu bulatan. Satu bulatan tu dia bahagikan kepada 2. Di mana satu bahagian warna putih dan satu bahagian berwarna merah jambu. Maka bahagian yang berwarna merah jambu adalah 1/2, kan? Betul kan? Okey. Kemudian ni adalah pecahan yang kedua. Pecahan yang kedua, satu bulatan, dia bahagikan kepada 4 bahagian yang sama besar, di mana putih 2 bahagian, merah jambu 2 bahagian. Jadi pecahan yang berwarna merah jambu adalah 2/4. Okey, faham? Okey, dan ni adalah bulatan yang ketiga. Bulatan ketiga dia bahagikan satu bulatan tu kepada 12 bahagian yang sama besar, 12 bahagian. Maka bahagian yang berwarna merah jambu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagian daripada 12 bahagian. 12 bahagian tu semua sekali lah kan. Okey, kemudian kamu lihat yang pecahan, yang bahagian yang berwarna merah jambu, ni adalah bahagian berwarna merah jambu. Ini juga adalah bahagian yang berwarna merah jambu. Dan ini juga adalah bahagian yang berwarna merah jambu, kan? Okey, kalau kamu lihat antara bulatan 1 dengan bulatan 2 dengan bulatan 3, bahagian yang berwarna merah jambu tu dia adalah sama besar. Betul tak? Sama besar. Jadi kita boleh katakan dia adalah yang pecahan yang setara. Okey, setara ni apa setara? Setara ni maksudnya kalau dalam bahasa mudahnya adalah sama. Setara adalah sama. Maksudnya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 6/12. Dia adalah sama walaupun pecahan dia tu berlainan. Ni 1/2. Yang ni 2/4. Ini adalah 6/12. Walaupun pecahan dia berlainan, tapi dia adalah pecahan yang setara, yang sama. Faham? Kenapa sama? Bila kamu kecilkan dia ni 1/2 tak boleh kecil. 2 dengan 4 ni boleh kecilkan. Kamu boleh bahagi dengan 2. Bahagi 2. Dia jadi apa? 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. 6/12 ni juga boleh kecilkan dengan bahagi 6. Bahagi 6. Jadi 1/2. Ni adalah 1/2. 1/2 adalah 1/2. 2/4 juga adalah 1/2. Dan 6/12 juga adalah 1/2 apabila kamu kecilkan dia. Okey, faham? Okey. Maksudnya apa? Maksudnya hmm, 1/2
Asalnya ia adalah 1/2. 1/2. Apabila kamu darabkan dia dengan 2, darab 2, ia adalah 2/4. 1/2 kamu darabkan dengan 3, ia adalah apa? 3/6, kan? Apabila 1/2 darabkan dengan 4, darab 4, ia adalah 4/8, kan? Apabila 1/2 darab 5, dia adalah 5/10. Dan apabila 1/2 darab dengan 6, ia adalah 6/12. Jadi 1/2 dia adalah setara dengan 2/4, setara dengan 3/6, setara dengan 4/8, setara dengan 5/10 dan setara dengan 6/12 dan seterusnya. Apabila dia belum darab 2, darab 3, darab 4, darab 5, darab 6. Macam tu. Nah, kalau ni contoh darab. Kalau bahagi juga samalah. Dia cakap ni. 1/2, 2/4, 6/12 dikenali sebagai nisbah setara. Nisbah setara dicari dengan mendarab atau membahagi setiap bahagian dalam nisbah dengan nombor bulat yang sama. Nombor bulat yang sama. Kalau dalam macam cikgu tunjuk tadi, darab 2, darab 3, darab 4. Macam tu. Tetapi, kalau kamu lihat, kenapa yang ni ditulis macam ni? 1/2. Yang sama dengan 2/4. Sama dengan 6/12. 1/2 ni, ia adalah 1/2. Kita boleh tulis dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk nisbah. 1/2 tu kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. 1/2. 2/4 kita boleh tulis dalam bentuk nisbah iaitu 2/4. Dan 6/12 kita boleh tulis dalam bentuk nisbah itu 6/12. Macam tu. Contoh 2. Kita lihat contoh 2. Antara berikut, manakah nisbah yang setara dengan 27, nisbah 45? Okey. Cikgu labelkan senang. Ini A nisbah B. Di mana A adalah 27 dan B adalah 45. Sini adalah 9 nisbah 15. 9 adalah A, 15 adalah B. 5 nisbah 3, 5 adalah A, 3 adalah B. 54 nisbah 90, 54 ni adalah A, 90 adalah B. 1/2 nisbah 5/6, 1/2 adalah A, 5/6 adalah B. Okey, kamu cuba jadikan yang A ni cuba jadikan 27. Okey, cuba lihat. 9 nak jadi 27. Macam mana 9 nak jadi 27? Kamu kena darab 3 kan? Darab 3. Jadi 15 ni pun kena darab 3. 9 darab 3, 27. 15 darab 3, 15 darab 3. 15 darab 3, 45. Sama tak? 27 nisbah 45. Maka 9 nisbah 15 adalah setara dengan 27 nisbah 45. Okey, faham? Contoh lain. Okey, A. 5 nisbah 3. 5 ni boleh jadi 27 ke tidak? 5 jadi 27 tak boleh kan? 5 darab 5, 25. Tak boleh 27. 3 jadi 45 boleh? 3 nak jadi 45. Boleh kan?
Ambil kalkulator jap. Jadi kamu nak tahu 3 darab apa jadi 45, kamu tekan kalkulator 45 bahagi 3. Darab 15. Jadi 3 ni nak jadi 45, kamu kena darab 15. Jadi 5 ni kena juga darab 15. 5 darab 15. Berapa? 5 darab 15. 5 darab 15. 5 darab 15. 75. 75 nisbah 3 darab 15 dapat 45. Setara ke tidak ni? Ini adalah tidak setara. Ni tidak setara. Sebab dia tak sama dengan 27 nisbah 45. Yang ni adalah setara. Okey, seterusnya. 54 nisbah 90. Boleh jadikan dia 27 nisbah 45 ke? Tidak. Macam mana? Okey, cuba jadikan 54 ni kepada 27. Daripada besar kepada kecil. Jadi kamu bahagilah. 54 bahagi 27. Dapat apa? 2. Maksudnya 54 ni kamu kena bahagi dengan 2 nak jadikan 27. Jadi 90 ni juga kena bahagi 2. 54 bagi 2 dapat 27. 90 bagi 2 dapat 45. Maka dia setara. Sebab 54 nisbah 90 dia boleh jadi 27 nisbah 45. Maka ini adalah setara. Okey. Seterusnya. Macam mana? 1/2 nisbah 5/6. Nak jadikan dia 27 nisbah 45. Boleh ke? Tidak. Ni macam mana nak buat ni? Yang ni. Okay, tengok sini. 1/2 nak jadi 27. Kamu kena darab berapa? Darab berapa ni tak tahu kan? Jadi kamu letaklah. Contohlah darab F. 1/2 darab F sama dengan 27. Jadi macam mana nak cari F? Nak cari F. Jadi 1/2 ni kamu kena pindahkan dia ke kanan. Ini adalah darab. Bila darab pindah dia akan jadi bahagi. Jadi 27 bahagi 1/2. Jadi F sama dengan, tekan kalkulator, 27 bahagi kurungan 1/2 sama dengan 54. 54. Maksudnya 1/2 ni dia kena darabkan dengan 54 untuk jadi 27. Tu maksud dia. Jadi 5/6 ni juga kena darab 54. Jadi 1/2 darab 54 dapat 27. 5/6 darab 54 dapat apa? Kena try. 5/6 darab dengan 54. Dia jadi tak 45? 45. Dia jadi 45. Maka 1/2 nisbah 5/6 ni adalah setara dengan 27 nisbah 45. Okey, faham? Mudahnya tu. Mudah. Terusnya. Buat latihan ni. Bagaimana anda mengungkapkan
nisbah dalam bentuk termudah. Okey, dalam bentuk termudah. Termudah ni kamu kena kecilkan dia lah. Okey. Untuk mengungkapkan nisbah dalam bentuk termudah, kita membahagikan kuantiti itu dengan faktor sepunya terbesar. Membahagikan dengan faktor sepunya terbesar atau mendarabkan kuantiti itu dengan gandaan sepunya terkecil, GSTK. Jadi kalau kamu nak buat dia dalam bentuk termudah, kamu kena membahagikan dengan faktor sepunya terbesar atau kamu darab dengan gandaan sepunya terkecil, GSTK. Okey, contoh dia. Contoh 4. Contoh 4. Ungkapkan setiap nisbah yang berikut dalam bentuk termudah. Termudah. Okey, cikgu buat kat sini. Saya buat kat tepi. A. 800 gram. Nisbah 1.8 kilogram. Okey, unit dia tak sama, gram dengan kilogram, jadi kamu kena samakan. Nak samakan, tak kisahlah kamu nak tukar gram kepada kilogram atau kilogram kepada gram. Yang senangnya kamu besarkan dia lah. Kilogram tu tukar pada gram. Kamu kena darab 1000 kan. 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi darab 1000 lah. Jadi 800 gram. Nisbah 1.8 darab 1000. Gerak titik perpuluhan ke kanan 3 kali 1, 2, 3. Maka dia jadi 1800 gram. Okey, faham? Kemudian kamu kecilkan. Macam mana nak kecilkan? Macam mana nak kecilkan ni? Kalau dalam ni kamu boleh potong lah. Kosong, kosong boleh potong. Kosong, kosong juga boleh potong. Dia jadi 8 gram, nisbah 18 gram. Boleh kecilkan lagi? Boleh. Bahagi berapa? Yang paling mudah lah. Bahagi 2. Jadi 8 bagi 2, 4 gram. 18 gram bahagi 2, 9 gram. Bila tulis nisbah, unit tak perlu tulis. Jadi kamu hanya tulis 4 nisbah 9. Macam tu sahaja. Okey, faham? Seterusnya contoh B. Contoh B. 32 nisbah 24 nisbah 20. 32 nisbah 24 nisbah 20. Ni macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Nak kecilkan. Kamu nak kecilkan maksudnya kamu kena bahagi. Tu kan? Bila bahagi, kamu lihat sini balik. Yang cikgu highlight warna merah ni. Bila bahagi, kamu bahagi dengan faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar tu macam mana? Faktor sepunya terbesar yang kamu belajar sebelum ni, bab 2, faktor sepunya terbesar. Cikgu buat kat sini. 32, 24, apanya? Koma. Dengan 20. Kamu bahagi. Bila ketiga-tiga ni boleh bahagi. Dia boleh bagi berapa? Boleh bahagi 2. Yang paling mudah lah. 32 bagi 2, 16. 24 bagi 2, 12. 20 bagi 2, 10. Kan? Bagi berapa ni? Boleh bagi 2. 16 bagi 2, 8. 12 bagi 2, 6. 10 bagi 2, 5. Okey, boleh bagi berapa ni? Tak boleh dah. Tak boleh bagi. Maka faktor sepunya terbesar adalah 2 darab 2. 2 darab 2
sama dengan 4. Maksudnya ketiga-tiga nombor ni, 32, 24 dengan 20 ni, dia boleh bahagi terus dengan 4. Nah, boleh bagi 4. Ataupun kamu terus bagi 2 dulu pun boleh. 32 bagi 4, berapa? 32 bagi 4. 32 bagi 4 dapat 8. 24 bagi 4, 6. 20 bagi 4, 5. Boleh kecilkan lagi? Tak boleh dah. Okey. Jadi kamu dah tulis nisbah dalam bentuk termudah itu 8 nisbah 6 nisbah 5. Okey. Ataupun kamu boleh buat, cikgu buat kat tepi ni, kecil. 32 nisbah 24 nisbah 20, kamu boleh bagi 2 dulu. Sebab kedua-dua, ketiga-tiga ni boleh bagi 2. 32 bahagi 2, berapa? 16. 24 bagi 2, 12. 20 bagi 2, 10. Boleh bagi 2 lagi. 16 bagi 2, 8. 12 bagi 2, 6. 10 bagi 2, 5. Juga dapat jawapan yang sama. Tak kisahlah. Kamu nak bahagi dia dengan faktor sebenarnya terbesar ataupun kamu nak terus nak bahagi dia 1/1. Mula-mula kamu bahagi 2 dulu. Kemudian kamu cek dia boleh bagi 2 lagi. Bagi 2 pula. Sampailah dia tak boleh bahagi. Kalau guna kaedah pembahagian guna faktor sebenarnya terbesar, kamu terus bahagi dengan 4. Tapi jawapannya sama je. Dia tengok atas soalan lah. Banyak mudah ke susah. Okey, seterusnya. Cuba lihat soalan C. 3/5 nisbah 7/10. Kita nak tulis dalam bentuk termudah. C. 3/5 nisbah 7/10. Okey, ni pecahan. Kalau cikgu cakap pecahan, kita tak boleh tulis nisbah. Kita kena jadikan dia nombor bulat. Barulah kita boleh tulis nisbah. Nak jadikan nombor bulat, pecahan nak jadi nombor bulat, kamu kena darab kan. Sebab 3/5 ni dia kecil. Jadi nak jadikan nombor bulat, besar, nombor bulat tu besar, jadi kamu kena darab lah supaya dia besar. Cuba lihat ni. Yang cikgu highlightkan warna merah. Apabila kamu mendarab, kamu kena darab dengan gandaan 10-nya terkecil, GSTK. Macam mana? GSTK. Nak kamu tengok penyebut dia adalah 5. Kamu cari GSTK. Bagi 5 dengan 10. Cikgu tulis kat tepi. 5,10. Kamu GSTK ni kamu bahagi sampailah dia dapat 1. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Okey, yang ni dah dapat 1. Okey, 2 nak dapat 1 kena bahagi dengan 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Apabila kedua-dua kat bawah ni dah jadi 1, maka gandaan 10-nya terkecil dia. Mudarat kat tepi ni. 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi kamu kena darab 3/5 ni kena darab dengan 10. Darab 10. Ini pun kena darab 10. Okey. Jadi 3/5 darab 10 jadi berapa? Apa darab kecil-kecil macam tu? Silap. Kamu terus darab 10 je. Darab 10. Ini kamu ambil kalkulator. Nanti kamu tekan 3/5 darab 10. Dapat 6. 6 nisbah 7/10 darab 10 dapat 7. Boleh potong dapat 7. Boleh kecilkan lagi? Tak boleh. Ini adalah jawapan dia dalam bentuk termudah iaitu 6 nisbah 7.
Okey, cikgu refresh balik. Sekiranya faktor sepunya terbesar, kamu bahagi apabila ketiga-tiga atau kedua-dua ni tak boleh bahagi dah. Ni tak boleh bahagi dah. Okey, kalau GSTK pula, kamu bahagi sampailah kedua-dua ataupun ketiga-tiga nombor tu dapat 1. Tu beza dia. Faktor sepunya terbesar dengan gandaan sepunya terkecil. Okey. Buat latihan ni. Sekejap. Kadar. Banyak ke sikit? Sikit je. Okay, kita lihat kadar. 4.2 kadar. Apakah hubungan antara nisbah dan kadar? Okey. Kalau nisbah, kamu membandingkan dua unit yang sama. Contohnya panjang dengan panjang, jisim dengan jisim, ataupun masa dengan masa. Okey. Contohlah panjang dengan panjang. cm dengan meter. Ni panjang lah kan? Ni nisbah. Jisim ataupun berat, gram dengan kilogram. Ni unit yang sama. Kuantiti yang sama. Ataupun hari dengan bulan. Juga adalah kuantiti yang sama, iaitu masa. Kan? Itu adalah nisbah. Tetapi apabila kadar ia menunjukkan perbandingan dua kuantiti yang berbeza unit. Kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza unit berhubung antara satu sama lain. Itu adalah kadar. Kadar. Cikgu tulis kat tepi. Kalau kadar, kamu bandingkan dua kuantiti yang berbeza. Contohlah cm. Cm ni adalah panjang kan? Tapi kamu hubungkan dia dengan berat, dengan jisim. cm dengan kilogram. Itu adalah kadar. Panjang dengan berat kan berlainan. Contohlah gram dengan hari. Ni berbeza ni. Gram berat, hari adalah masa. Itu adalah kadar. Kadar ni dia dia menghubungkan dua kuantiti yang berbeza unit. Okey, contoh dia yang ni lah. Kita lihat contoh ni. Situasi dia. A, B, C, D, E. Situasi A. Sebuah kereta bergerak sejauh 285 km dalam tempoh 3 jam. 285 km dalam tempoh 3 jam. km adalah panjang, jam adalah masa. Maka kalau kita nak tulis dalam bentuk nisbah, iaitu A per B, kita tulis 285 km per 3 jam. Macam tu kita tulis kadar. Ni adalah kadar lah ni. Dan bila kita nak tulis kuantiti yang terlibat adalah apa? Kilometer adalah jarak. Kilometer adalah jarak dan jam adalah
masa. Okey. Unit ukurannya adalah kilometer dan jam. Okey, untuk B, okey kita buat. Sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempoh 4 bulan. Macam mana kita nak tulis kadar dia? Kita tulis 24 cm per 4 bulan. Macam tu je. Kuantiti yang terlibat kilometer. Kilometer ni adalah apa? Kilometer adalah jarak. Apa kilometer? cm adalah jarak. Dan bulan adalah masa dan masa. Unit ukurannya cm dan bulan. Macam tu je. Untuk nombor 3, jisim bayi bertambah 1.3 kilogram dalam tempoh 60 hari. Macam mana kita nak tulis kadar? Kita tulis 1.3 kilogram per dengan 60 hari. Jadi kuantiti yang terlibat kilogram adalah berat ataupun jisim. Hari adalah masa. Unit ukuran kilogram dan hari. Macam tu je. Faham? Boleh? Mudah itu kadar. Contoh 5. Nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit. Bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi berikut. A. Fatin membeli 2 kilogram mangga dengan harga RM10. Jadi kita tulis kadarnya adalah A. Kamu boleh tulis 2 kilogram. Kadar 2 kilogram per RM10. Tetapi kebiasaannya kalau kita beli buah, biasanya kita kira kilo kan. Berapa ringgit sekilo. Kita tak tanya. Buah ni berapa kilo seringgit. Kita tak tanya macam, tapi kita tanya berapa ringgit sekilo. Jadi sepatutnya kita tulis kadar sama dengan RM10 per 2 kg. Tapi kalau kamu nak tulis macam ni pun betul je sebenarnya. 2 kilogram per RM10 ataupun kamu tulis RM10 per 2 kilogram, 2 kg juga adalah betul. Tak kisah. Tapi biasanya kita per kg kat bawah lah. Kg di bawah, kilogram di bawah. Okey. Dua kuantiti yang terlibat ialah jisim ataupun berat, iaitu kilogram, dan wang. Wang adalah RM. Okey, faham. Kemudian yang B. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 kilometer. Jadi kamu tulis kadar dia. Kadarnya 1 liter per 12 kilometer. Ataupun kamu boleh tulis kadar sama dengan 12 kilometer per 1
liter. Okey, faham. Kedua-dua ni juga adalah betul. Dan dua kuantiti yang terlibat adalah kilometer, iaitu jarak, dan liter. Liter ni adalah isi padu. Macam tu. Faham eh? Okay, seterusnya. Menukar unit ukuran kadar. Ni menukar unit ukuran kadar. Okey, dia kata dua buah gerai menjual tomato cherry yang dihasilkan dari tanah tinggi Cameron. Gerai manakah yang menjual tomato cherry dengan harga yang lebih rendah? Untuk membuat pembandingan kadar harga, penukaran unit perlu dilakukan dahulu. Kita nak buat perbandingan kadar harga. Okey, kita lihat. Gerai A. Cikgu tulis kat sini. Gerai A dengan gerai B. Gerai A ni dia kata RM15 per kg. Gerai B dia tulis RM8 per 500 gram. Kalau gerai A per kg ni maksudnya 1 kg lah. Tu maksud dia. Jadi kamu lihat RM sama. Tapi sini kg, sini gram. Berlainan. Berlainan. Maka kamu kena samakan kilogram kepada gram ataupun gram kepada kilogram. Tak kisahlah. Okey, senang dia kamu nak bandingkan, kamu kena tak kisahlah kamu nak tukar gram kepada kilogram ke, kilogram kepada gram ke, tak kisah. Kilogram kepada gram ataupun gram kepada kilogram. Sama aja. Contohlah, contoh. Cikgu tukar gram kepada kilogram. Nak jadikan 500 gram ni. 500 gram ni kamu nak jadikan dia 1 kg. Macam mana 500 gram nak jadi 1 kg? Kamu kena darab 2 kan? Darab 2. Di atas pula juga kena darab 2. Jadi RM8 darab 2, dia jadi RM16. Per 500 gram darab 2, dia jadi 1000 gram. Kan? 1000 gram adalah bersamaan dengan 1 kg. Betul tak? Betul lah. RM16 per 1 kg. Okey, jadi kamu buat perbandingan. Gerai A RM15 per 1 kg. Manakala gerai B adalah RM16 per 1 kg. Sebab kita dah samakan kg. Kg kita dah sama. Kita nak buat perbandingan. 1 kg, 1 kg per 1 kg. Jadi, gerai mana yang lebih rendah? Gerai mana yang lebih rendah? Mestilah gerai A yang lebih rendah. Kenapa gerai A lebih rendah? Sebab dia jual tomato cherry tu 1 kg RM15. Murahlah tu. Manakala gerai B dia jual 1 kg harga RM16. Mahal RM1. Maka gerai A lebih murah ataupun lebih rendah. Okey, tu. Faham tak? Tu adalah kadaran. Bila kamu nak bandingkan, kamu kena samakan. Samakan kilo 500 gram tu kamu jadikan dia 1 kilogram untuk kamu buat perbandingan. Macam tu. Okey, boleh
Okey, seterusnya kita lihat contoh 6. Contoh 6. Contoh 6 ni leceh sikit ni. Contoh 6. Rajan menunggang basikal dengan laju 5 meter per saat. Tukarkan 5 meter saat kepada kilometer per jam. Okey. Leceh ni. Contoh 6. 5 meter per saat. Kamu tulis dalam bentuk pecahan. Senang. 5 meter per saat. 1 saat. Dia nak tukarkan kepada kilometer per jam. Okey, nak tukarkan kepada kilometer per jam. Meter tukarkan kepada kilometer. Saat tukarkan kepada jam. Okey. Meter nak tukar kepada kilometer. Macam mana? Macam mana nak buat? Cikgu buat kat bawah, kat tepi. Ni kamu kena ingat lah ni. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Okey. 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Ni basic ni. Kamu kena ingat ni. Sebab dia nak penukaran unik. Memang amat-amat berguna dah. Jadi, kamu buat kilometer, meter, sentimeter dan milimeter. Seterusnya, kilometer ke meter. 1 kilometer 1000 meter. Jadi, kena darab 1000. Meter kepada sentimeter. 1 meter 100 cm. Jadi, kena darab 100. Sentimeter kepada milimeter. 1 cm 10 milimeter. Jadi, kena darab 10. Okey, kemudian songsangan dia, kalau yang ni darab 1000, songsang dia jadi bahagi 1000. Kalau yang ni darab 100, songsang dia kena bahagi 100. Kalau sentimeter kepada milimeter darab 10, songsang dia kena bahagi 10. Jadi meter kepada kilometer. Okey, meter kepada kilometer kamu kena bahagi 1000. Jadi bahagi 1000. Bahagi 1000. Okey, faham? Okey, sekarang tukar saat pada jam. Okey, saat pada jam. Kamu tulis supaya kamu fahamlah. 1 jam. 1 jam sama dengan 60 minit. Kan? Basic ni. 1 minit sama dengan 60 saat. Betul tak? Kan? Okey. Kemudian kamu tulis jam, minit, saat. 1 jam jam kalau nak tukar pada minit. 1 jam 60 minit. Jadi kamu kena darab 60. Minit kepada saat. 1 minit 60 saat. Jadi kamu kena darab 60. Songsang dia, kalau atas darab 60 ni bawah bahagi 60. Minit pada saat darab 60. Jadi saat pada minit, kamu kena bahagi 60. Songsang dia lah. Songsang pada yang atas tu. Jadi saat nak tukar pada jam. Saat nak tukar pada jam, kamu kena bahagi 60. Bahagi 60. Jadi satu ni kamu kena bahagi 60. Bahagi 60. Okey, faham? Okey, seterusnya. Ambil kalkulator. Ni memang kena guna kalkulator lah ni. Tak boleh nak kira manual. Atas ni boleh kira manual lah. 5 bahagi 1000. Nak tulis ni. Sekejap. Sekejap Okey, kamu terus tekan sekaligus. Lepas tu kena guna kalkulator. Kamu tekan sekaligus. Tak boleh tekan satu persatu.
Cikgu ingatkan nak tunjuk kepada kamu 5 bahagi 1000 dapat berapa, 1 saat bahagi 60 dapat berapa, kemudian yang atas bagi yang bawah dapat berapa. Tapi kalau dari segi contoh ni tak boleh. Kamu kena terus tekan sekaligus. Kamu buat kurungan supaya tak salah. 5 bahagi 1000. 5 bahagi 1000. Tutup kurungan. Kemudian per ataupun bahagi. Tak kisahlah. Bahagi. Buka kurungan. 1 bahagi 60. Bahagi 60. Tutup kurungan. Tekan sama dengan. Jadi kamu akan dapat 18. Akan dapat 18. 18 tu apa? Kamu akan dapat 18 kilometer per jam. Jadi kamu dah tukar 5 meter per saat. Nak tukarkan kepada kilometer per jam. Jadi kamu tukar, kamu akan dapat 18 kilometer per jam. 5 meter per saat. Bila kamu tukar kepada kilometer per jam, kamu dapat 18 kilometer per jam. Okey, faham eh? Okey, tu ya contoh A. Cikgu buat. Okey, buat latihan ni. Okey, tu je lah. Itu adalah pembelajaran kita pada minggu ini. Jap, cikgu stop presenting. Okey. Pembelajaran kita pada minggu ini adalah topik 4.1 nisbah dan 4.2 kadar. Okey, cikgu nak kamu buat latihan buku matematik 1 dan matematik 2. Cikgu minta kamu hantar kepada cikgu. Minta kamu hantarlah. Letak di dalam kotak yang cikgu dah labelkan Cikgu Khairul Imran. Cikgu dah labelkan kelas, kamu letak je di dalam kotak di dalam di pondok pengawal. Dan yang ada dengan kamu patutnya matematik 3. Matematik 3 tu kamu buat latihan bab 3 kan, bab 3. Jadi untuk bab 4, kamu buat dalam matematik 3. Faham? Maksudnya untuk matematik 3 kamu ada bab latihan bab 3 dan latihan bab 4. Okey, faham eh? Okey, kalau ada apa-apa masalah kamu boleh PM cikgu lah. Okey, cikgu sudahi kelas cikgu kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.